Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita sambung dengan tajuk berkaitan dengan bunyi, iaitu tajuknya bunyi boleh dipantulkan. Okey, bunyi boleh dipantulkan. Okey. Cikgu minta kamu buka buku teks kamu muka surat 115. Okey? 115. Jom kita lihat apa ceritanya tentang bunyi boleh dipantulkan. Hari tu kita belajar tentang cahaya. Cahaya boleh dipantulkan. Rupanya bunyi pun boleh dipantulkan ke? Jom kita tengok sini. Okey. Faris dan keluarganya baru sahaja berpindah ke rumah baru. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suaranya. Dia mendengar semula suaranya. Lihat situasi ni. Okey. Faris baru pindah rumah baru. Okey, bila rumah baru, nak masuk rumah baru, maksudnya rumah tu apa? Kosong. Tiada perabot. Okey, hanya ada apa? Dinding je lah. Okey, dinding dengan bumbung. Bila Faris ni masuk dalam bilik yang kosong, dia bercakap, dia jerit dengan, bukanlah jerit, dia bercakap dengan suara yang kuat. Dia dapat dengar suaranya semula. Tengok ni situasi. Bila dia sebut hello, ada beberapa kali bunyi hello kedengaran. Adakah orang lain dalam bilik tu? Tak ada. Tapi kenapa boleh bunyi macam tu? Jom kita lihat apa cikgunya cakap. Apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras. Okey, apa-apa permukaan yang keras lah. Dalam kes Faris ni, dalam biliknya, apa yang keras? Dindingnya. Bumbungnya keras. Lantainya keras. Okey. Bunyi akan dipantulkan semula. Rupanya bunyi ni bila dia, kan itu kita belajar bunyi bergerak kan? Bergerak semua arah. Okey, bila bunyi ni dia bergerak, dia kena pada permukaan yang keras, dia akan terpantul semula. Okey. Jom kita lihat situasi berikut. Ini dia. Tengok tu, ada garisan biru dengan garisan merah. Garisan biru tu apa? Arah bunyi bergerak. Daripada sumber bunyi, okey, suara Faris lah. Okey, Faris cakap hello, hello, hello. Okey. Kalau apa tu, bunyi tu bergerak dan terkena pada permukaan keras. Dalam bilik tu apa permukaan keras dia? Dinding. Apa dinding ni buat? Dinding ni telah memantulkan semula bunyi tersebut. Ni arah pantulan bunyi. Pergi ke sana, patah balik, berpantul. Okey, macam kamu main, kita kata apa? Kalau kamu tu orang main squash, okey? Bola datang pukul pada dinding. Dinding tu akan memantulkan balik bola tu. Macam inilah fungsi dia. Okey? Apa yang berlaku beginilah. Okey? Jom kita lihat. Perhatikan contoh pantulan bunyi yang lain di sekeliling kita. Okey? Contoh kalau kamu pernah pergi menjelajah dalam gua. Okey? Kamu pergi mana-mana aktiviti lasak lah. Okey? Masuk dalam gua ke apa ke. Cuba kamu menjerit di dalam gua. Kamu akan dengar suara kamu tu kembali. Okey? Ada beberapa kali bunyi dia. Okey? Contoh kalau kamu sebut hoi, dalam gua tu nanti kamu akan dengar balik. Hoi, 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 hoi. Sebab apa? Sebab bunyi suara kamu telah dipantulkan. Oleh siapa? Oleh permukaan dinding gua yang keras. Okey? Contoh lain, jika kamu pernah masuk ke dalam satu dewan yang besar lah. Okey, dewan besar, kamu tengok situ waktu tu kosong, tak ada orang, hanya kamu je ada. Okey? Apa jadi? Menjerit di dalam dewan yang kosong. Sama juga, kamu boleh dengar suara kamu balik beberapa kali. Sebab apa? Suara kamu tu yang sedang bergerak ke semua arah tu dah langgar dengan dinding. Dinding pantulkan balik bunyi-bunyi suara kamu tersebut. Okey? Itu maksudnya bunyi boleh dipantulkan. Okey. Sekarang kita nak tengok apa gunanya, apa kejadiannya bunyi yang boleh dipantulkan ni. Okey, kita tengok fenomena pantulan bunyi. Okey. Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi digunakan oleh manusia dan haiwan. Ada gunanya ni pantulan bunyi ni untuk manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Apakah fenomena pantulan bunyi yang berlaku di sekeliling kita? Apa kejadian
pantulan bunyi yang sering berlaku di sekeliling kita. Mungkin kita tak tahu, tapi sebenarnya sedang berlaku. Okey, jom kita lihat apa fenomena-fenomenanya. Okey, kita buka muka surat 116 dengan 117 ni. Kita buka, kita baca bersama-sama sebab dia berkembar muka surat ni. Okey. Tengok muka surat 16. Kita tengok dahulu gema. Bot merah ni. Orang tu sedang naik bot, tapi dia sedang menjerit ke arah permukaan batu. Batu tu keras lah. Okey, jom kita baca. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan keras. Maksudnya macam cerita Faris tadi lah. Dia jerit dalam bilik. Hoi. Okey, dinding tu akan pantulkan balik bunyi suara Faris tadi. Dan suara yang dipantulkan tu kita panggil dia sebagai gema. Bunyi yang dipantulkan tu kita panggil sebagai gema. Sebab tu orang selalu kata apa, kalau kamu masuk dalam bilik, kamu jerit, dia bergema. Okey. Hoi, 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 hoi. Itu yang hoi banyak kali tu kita panggil dia gema. Okey. Bergema. Okey. Kita tengok muka surat sebelah yang pasal kapal ni pula. Kapal besar ni. Okey. Kapal besar ni. Apa cerita kapal besar ni? Kita cuba baca ni pasal ultrasonic. Okey, sebut betul-betul ultrasonic. Ultrasonic ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Ada bunyi yang sangat perlahan, tak boleh dengar, manusia tak boleh dengar. Tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Ada haiwan yang Allah cipta, yang Tuhan cipta, mereka boleh menggunakan bunyi ini yang sangat perlahan ni. Untuk apa? Untuk memandu arah, untuk mencari destinasi, untuk mencari tempat ataupun untuk mencari mangsa, mencari makanan. Okey. Tengok sini. Contohnya, kalau kamu tengok dalam gambar ni, kamu tengok mula-mula kelawar. Kelawar. Okey. Kelawar ni sebenarnya ada mata. Okey, kelawar ada mata. Tetapi matanya tidaklah setajam mata helang. Okey, tidak secekap mata helang untuk melihat. Dan kelawar ni kamu tahu keluar waktu bila? Mencari makan waktu malam. Okey, waktu malam. Kelawar tak guna matanya sangat untuk mencari mangsa, mencari serangga. Dia gunakan telinga. Okey. Dia menggunakan bunyi yang sangat perlahan ni. Dia keluarkan bunyi yang sangat perlahan ni supaya apabila bunyi tu kena pada mangsa, mangsa tu sendiri sebenarnya memantulkan balik bunyi-bunyi yang tadi kepada kelawar. Dan kelawar boleh dia dengar. Kamu tengok tu mula-mula kelawar keluarkan bunyi. Okey, bunyi tu kena pada mangsa. Mangsa akan pantulkan balik bunyi tersebut dan kelawar dapat tangkap bunyinya. Dan kelawar dapat tentukan mana kedudukan mangsanya itu. Okey. Ini ultrasonic. Bunyi yang sangat perlahan. Okey. Sama juga dengan ikan paus. Okey. Ni kalau kamu tengok ikan paus ni, dia keluarkan bunyi dia. Okey, bunyi ultrasonic dia ni. Okey. Dan bunyinya ini akan mengenai permukaan, mengenai pada mangsa-mangsa dia lah. Ni makanan dia ni. So bila kena pada ikan-ikan ni akan pantulkan balik bunyi tadi kepada ikan paus. Dan ikan paus dapat mengetahui, dapat menentukan kedudukan mangsanya dengan tepat. Jadi bolehlah dia mencari makanan. Ini kegunaan ultrasonic untuk haiwan. Okey. Selain itu, paus juga gunakan ultrasonic ni untuk menentukan arah tujuan, destinasi mereka. Okey. Okay, kita tengok seterusnya sonar. Tadi ultrasonic. Ultrasonic adalah bunyi yang sangat perlahan yang manusia tak boleh dengar. Haiwan boleh dengar. Ini tentang sonar, teknologi. Okey. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonic. Manusia gunakan konsep yang sama dengan kelawar dan paus. Okey. Mereka hasilkan teknologi. Okay, untuk apa ni teknologi ni? Yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Okey. Kamu tengok kapal ni. Kapal biru ni. Dalam kapal ni ada satu teknologi. Ada satu mesin. Kita panggil dia sebagai mesin sonar. Okey.
dia keluarkan bunyi yang sangat perlahan yang manusia tak boleh dengar. Tapi bunyi itu sangat berguna untuk menentukan apa? Menentukan apa yang ada di dalam air. Macam mana permukaan dasar laut, okey? Berapa dalam kedalaman laut tu, okey? Teknologi sonar ni banyak digunakan dalam kapal selam. Okey, sebab kapal selam memang tak ada tingkap. Mana ada tingkap nak tengok luar. Okey, mereka gunakan teknologi sonar untuk mengetahui keadaan permukaan dasar laut. Okey, dan kedalaman laut lah. Okey, sama juga dengan nelayan-nelayan. Mereka gunakan teknologi sonar ni untuk apa? Menentukan kedudukan ikan di dalam laut untuk menambah hasil tangkapan. Okey. Jadi penting tak teknologi sonar ni? Teknologi ni guna apa? Guna ultrasonic. Okey, pantulan bunyi. Okey. Okey, jom kita lihat apa cikgu ni cakap. Berdasarkan maklumat di atas, berikan contoh lain yang pernah kamu alami yang menunjukkan bahawa bunyi dapat dipantulkan. Ada tak? Ada tak kamu situasi kamu dalam bilik ke, dalam apa? Kadang-kadang kalau cikgu cuci lantai lantai dekat parking kereta kat luar rumah, cikgu bawa keluar semua kereta. Bila cikgu bercakap sikit pun dah bergema. Okey, itu juga pantulan bunyi. Okey. Jom kita tengok sikit ni muka surat 167. Ini dia. Kalau kamu pernah ikut mak kamu pergi buat pemeriksaan kesihatan pasal bayi dalam kandungan. Kita tengok situ. Dalam bidang perubatan, pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan organ. Maksudnya kita punya organ dalaman lah. Jantung ke, paru ke, perut, hati ke, kan? Okey. Organ di dalam badan pesakit atau bayi di dalam kandungan. Contoh gambar ni, ibu ni sedang mengandung, doktor ni sedang memeriksa. Dia gunakan alat ni. Alat ni menggunakan bunyi ultrasonik. Okay? Bila bunyi tu masuk ke dalam lapisan kulit, masuk ke dalam badan, organ dalaman kita tu termasuk bayi dalam kandungan tu memantulkan balik bunyi ultrasonik tu. Jadi dapat dibaca oleh komputer ni untuk membentuk image. Okey, membentuk image apa yang ada dalam badan kita. Okey, waktu macam ni lah yang selalu mak kamu pergi cek, nak tengok bayi tu sihat ke tidak. Okey, doktor nak tengok membesar dengan sihat ke tidak, kepalanya besar mana, tangan kaki panjang mana. Kemudian boleh ditentukan juga, okey, sama ada jantinanya lelaki atau perempuan. Okey, ini salah satu kegunaan ultrasonik. Okay, kita gunakan mesin sonar. Okay? Penting tak bunyi yang boleh dipantulkan ni? Penting. Okay? Jadi, ini saja yang kita belajar untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham tentang bunyi boleh dipantulkan. Okay, kamu kena tahu beza gema, beza ultrasonik dan juga kegunaan sonar. Okay? Gema, bunyi yang dipantulkan tu. Ultrasonik, bunyi yang perlahan yang kita tak boleh dengar tapi haiwan boleh dengar untuk tentukan kedudukan dan juga mangsa. Okay. Yang sonar ni pula adalah teknologi menggunakan ultrasonik. Okay. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bye.